Bila ni atas dunia ni tak ramai mana. Sama macam orang Yahudi. Mereka ni 0.2% je dari populasi dunia. Tapi kalau hampir cek semua top 50 billionaire, hampir tengok IC mereka, nescaya kita akan dapati mereka ramai dalam kalangan tu. Nak bagi nampak perbezaan kita ambil Monaco, tempat leisure segala old money di Europe. Monaco ni tempat tumpuan. Bila ada event tu, kira yang paling prestige lah. Macam ada F1 ke, yacht show ke. Waktu tu semua orang paling berpengaruh dan banyak duit berhimpun dekat situ. Ratio orang mereka dalam 3,000 orang akan ada 1 billionaire. Kalau kita compare Yahudi punya ratio pula, mereka dalam 1 orang je akan ada 20 orang billionaire. Tapi ramainya mereka ni tak boleh buat apa sangat pun dekat seorang mamat ni. Namanya secara halusnya ada di badan-badan kereta. Dia juga yang pertama pelopor sistem kilang. Yang waktu tu orang boleh produce kereta sehari keluar 2 biji ya. Dia buat geram, dia improve bagi keluar 1 kereta dalam masa sejam je. Selalu jenis yang boleh buat kerja laju ni patutnya geng Jepun je. Macam Toyota je kan. Tapi tak, Toyota yang ambil inspirasi dari mereka. Lepas tu baru jadi Toyota yang sekarang. Hampa tahu kan, dulu tak ada konsep cuti weekend ni. Cuti tak wujud geng. Hang kerja lah sampai lumpuh. Gaji pun ikut suka lah nak pergi banyak mana. Kalau sikit punya bagus mamat ni, ubah semua tu sampai seluruh dunia ikut. Awak yang Yahudi menyampah dengan dia. Yahudi tak suka cuti ke? Hampa tahu kan Yahudi ni naik macam mana? Dia bukan tahu jadi kaya, cerdik, ada kuasa terus. Sebelum kita nak kenal siapa dia mamat ni, kita kena faham pasal apa Yahudi meluat ya amat kat dia. Di Eropah dulu Yahudi memang tak boleh cari makan. Antara sebab utamanya sana negara Kristian. Dalam fahaman Kristian memang jelas geng ni yang buat Nabi Isa. Apa mereka buat kat Yahudi pula? Orang kat sana takkan ambil orang Yahudi bekerja. Dan Yahudi tak boleh ada tanah. Nak kerja pun tak boleh, nak berkebun atas tanah sendiri pun tak boleh. Jadi apa mereka buat? Mereka terpaksa meniaga lah. Salah satu benda yang mereka pick up along the way masa meniaga tu, mereka belajar bagi pinjam duit kat orang. Dulu benda ni tak dikira sebagai pekerjaan lagi lah. Dan betapa sauknya dan kaya raya mereka lepas tu. Sampai raja pun ambil loan dengan mereka. Ni lah mulanya raja buat duit dalam perang. Ada orang nak berperang je, mereka bagi loan. Raja mereka tukang set gelanggang je. Raja orang lain berkeling. Tapi raja sana pun cerdik. Kuasa mereka pun besar lagi walaupun duk minta loan. Bila perang kuih nak kalah atau rasa terbeban dengan hutang, apa lagi yang raja ni buat? Raja abang lah kat rakyat. Kata ekonomi tak elok sebab Yahudi punya kerja. Mereka ni meniaga cara menipu. Bagi orang beban dengan bunga yang tinggi. Selit lah sikit pasal agama tu. Habis jadi rayok. Mereka start guling dengan orang Yahudi kat sana. Poranda hidup mereka lepas tu. Dari baru nak merasa senang, jatuh jadi 2 kali kena susah. Tapi lepas kita terjumpa benua baru, mereka pun terjumpa cahaya baru kat sana. Literally American Dream tu sebenarnya memang untuk mereka lah. Kat sini tak ada raja dan tak ada tuan. Siapa pergi buka tanah dulu, dia punya lah kira. Macam konsep Felda lah kot. Hantu ke borang, hantu tolak tepi lah. Janji boleh hidup dan buat duit sendiri. Maka ramailah imigran dari serata Eropah berpusung pergi sana. Kat sinilah mulanya segala family Jewish yang kuat macam Rothschild ke apa tu main kat sini. Masa nak bila dalam movie Pekan Cowboy mereka tu, selalu mereka tunjuk ada bar. Benda ni dicerita panjang lah dalam buku Merchant Prince. Syok lah tu, tapi buku lama lah. Jadi sama macam movie kita nak tengok. Pernah kita tanya tak pasal apa kes rompak tu kerap sangat jadi. Betul lah sana tu Wild West kan, undang-undang cowboy. Tapi antara punca yang mereka syok pergi rompak adalah sebab yang duk pergi menega ni adalah orang Yahudi. Semua secara kolektifnya menyampah kat mereka. So buat lebih kurang dengan mereka ni tak kira berdosa lah. Yahudi ni mereka duk ingat mungkin atas semangat agama samawi lah yang buat geng Kristian duk ajak mereka pergi Amerika. Tapi sebenarnya waktu tu revolusi industri dah sampai ke Amerika. Mereka nak develop cepat-cepat dan catch up dengan Eropah. Dan orang yang reti menega atas dunia ni tak banyak mana. Kalau ada pemain dari golongan yang terpaksa menega ni, mereka lah. Geng Indian pun duk sapu mereka ni hari-hari. Yalah hang duk bawa kad dengan kaldai tengah gunung sorang-sorang. Memang minta lah dalam main negeri orang. Dan nak cam mereka pun tak susah. Paling simple, nama mereka ada bunyi Richardson Robinson. Di Eropah dulu kan, mereka baru perkenal macam sistem IC lah. Jadi kena boh surname untuk senang nak cam. Kalau tak jenuh nak beza ada 200 orang nama John je. Mana satu John Lemon, mana satu John Bear kan. Macam mudah apa mereka buat. Nama apa mereka tambahlah Sun ni belakang. Tapi dulu kat Eropah ni mereka memang hidup susah. Sampai baca pun tak boleh lah. Mereka ni pakai hentam je buh nama apa dah. Hak paling saya ingat sekali jenama Spender Goh Calvin Klein. Klein tu sebenarnya maksud dia pendek. Kalau Mark Klein ni duduk di Kangak, orang panggil lan pendek aja. Tapi dah duduk di Jerman, jadilah brand Spender. Okey, baliklah perjuangan asal mereka. Mereka sedap yang mereka kena pemohong kat sini, tapi mereka go juga. Sebab apa? Kali ni semua orang start fresh. Mereka ada peluang untuk conquer tempat ni. Jadi mereka hasil kau-kau. Pekan Cowboy yang mereka mula bertapak tu, mereka istiqomah upgrade ke kedai RM2. Lepas tu jadi ke kedai baju. Dan sampailah ke permulaan department store atau bahasa mudah dia. Mereka lah founder kepada konsep shopping complex kita yang ada sekarang ni. Mereka ni ada duit sikit. Mereka tak beli gelang mah. Mereka bukan Mami Jarum punya budak. Mereka hantar anak pergi mengaji business school lah besar-besar. Bila balik anak-anak tu akan main improve business pak mereka. Grow dan grow sampai satu tahap dekat Harvard dulu. Kalau ada majlis besar kau, inauguration days kau, majlis tu conduct dalam bahasa Hebrew kan. Hebrew. Nak abang betapa ramai dan kuatnya influence mereka dekat universiti tu. Dan betapa pioneernya mereka dalam nego ni. Hampa rasa konsep COD main benar.
dah iklan. Siapa dia yang mula start main iklan ni? Depa ni ya. Cumanya musuh abadi dia tetap ada dan wujud di sekeliling. Old money dari leluhur bangsa Eropah tu duk ada juga kat sini. Yahudi sampai US kena struggle dulu. Kedai orang duk bakar, kena rompak dengan Red Indian lah. Baru boleh senang sikit. Geng satu lagi pula sampai US memang senang dah. Senang banyak. Yahudi dia pun ada duit dah. In fact ada yang lebih kaya dari old money pun ada. Tapi tak dipandang orang. Pada status tu tak ada. Orang kaya-kaya lain ni depa tak mau kawan dengan depa. Yahudi tahu lambat laun besok depa akan jadi macam kat Eropah juga. Sebelum depa kena humban dengan raja macam dulu, ada baik depa cepat-cepat mingle dengan kuasa-kuasa besar dan beranak pinak dengan old money dekat sini. Depa memang usaha kau-kau hantar anak pergi sekolah sama-sama anak geng old money, sponsor sini sana, usaha masuk kelab-kelab elit. Punya bersungguh untuk berasimilasi dan di celah-celah tu depa tak sangka musuh yang sebenarnya tak duduk pun dekat situ. Core bisnes depa naik dengan kedai baju dan aksesoris kan. Depa memang conquer market tu. Awal abad ke-19 orang akan shopping dalam radius 3 kilo je. Sebab depa jalan kaki. Depa ada di setiap radius 3 kilo tu untuk maximize depa punya profit. Kalau yang geng-geng kaya ni tak apalah, depa ada chariot, depa ada kereta kuda. Boleh lah nak pergi Aman Central nak beli silok Levi's. Tak lama lepas tu seorang mamat ni perkenalkan kepada dunia kuda yang boleh lari lebih jauh, lebih laju dan murah. Dan tak kena bagi makan rumput pun. Dia kena buah minyak je. Nama mamat tu Henry Ford. Dalam sekelip mata terbalik habis bisnes model geng Yahudi ni. Semua orang ada kereta dan customer sendiri boleh pilih tak mana yang mereka prefer. Kuasa monopoli mereka hilang macam tu lah. Tak cukup dengan tu, si Mat Henry ni dia cukup vokal pasal Yahudi. Apa yang dia barai dengan Yahudi tak tahulah. Dia sampai tulis buku lah. Saya lupa nama apa dalam orang putih tajuk dia. Dia cukup tentang dan dia boycott kau-kau. Dan makin ramai old money besar-besar ni follow Henry sebab dalam niaga geng Yahudi cukup terkenal dengan dua perkara. Satu, mereka kalau nego harga, mereka cukup kedekut piang. Nak barang elok tapi nak harga murah. Mereka ni dulu pula kalau di kedai memang tak ada fixed price tau. Jadi semua barang kena tawar-menawar. Kok mana pun bila deal dengan mereka memang akan tawar-menawar dengan hang sampai harga lantai lah. Sampai harga duduk dalam kubur lah senang-senang. Nombor dua, buang harga. Kalau hang nego duduk satu market atau niche mereka hang siap, mereka akan buang harga sampai hang makan lipas lah. Tak boleh buat duit langsung. Yang ni explain pasal mereka boleh conquer niche mereka. Mereka benam bisnes-bisnes orang lain cara ni lah. Yahudi mereka geram Henry duk expose panggil borok mereka. Mereka betul tak sangka sebab Henry tak main dari orang senang. Dia pun start dari bawah juga. Dia pun nak boycott barang-barang Henry pun dia tak goyang sebab dia pun billionaire juga. Tak nafi apa Ford buat menjejahkan empire mereka yang mereka bina tu. Dan mereka keep on lawan berpuluh tahun lepas tu dan lobby government untuk neutralize benda tu balik. Saya rasa cerita ni reminder yang bagus juga untuk kita. Hampa nampak kan? Yahudi mereka tak berkuasa dan kaya raya macam tu saja. Bukan kerana mereka assume mereka bangsa kesayangan Tuhan buat mereka boleh buat kerja sambil lewa dan tunggu emas terhempuk atas kepala mereka. Tak, mereka kayuh juga. Dan cerita ni tunjuk betul lah walaupun mereka rasa mereka terpilih, mereka tetap kena struggle dan berserta dengan tentangan hebat along the way.